ada juga. Televisionnya ada juga. Mana tak ada television. Dulu. Oh, alhamdulillah. Pelajaran baru. Ya. Cikgu. Anak di sekolah mana? Anak di sekolah mana? Ya. Kan dia satu perempuan. Satu. Jom. Belum. Satu dua ujian suara. Kadang-kadang sini ni. Kadang-kadang di sini. Peseni. Ya. Kau harus kena tolak balik. Sini. 4 6 9. Oh, dia pakai tu lah. Pakai ni. Walah ini tak faham ni. Itu lepas satu dua ujian suara. Itu lepas Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan bersama dengan sepotong hadis, separuh daripada potongan hadis itu. Sebab hadis ini panjang, tak sempat kita. Jadi kita ambil separuh daripada hadis tersebut ya. Tapi ada sedikit terjemahannya di belakang ya. InsyaAllah saya namakan hadis ini sebagai Ramadan Karim ya. Ramadan itu suatu bulan yang mulia, dan kadang-kadang disebut Ramadan Mubarak, suatu bulan yang penuh keberkatan. Sedikit amalan, ganjaran berganda ya. Dan bila mana ianya karim ataupun mulia, menyambut seorang yang mulia, sesuatu yang mulia, itu tentulah persediaannya luar biasa. Tentulah ada persediaan dan tentulah persediaannya luar biasa ya. Jadi kita tengok bagaimana persediaan menyambut kehadiran bulan Ramadan ini, bukan semata-mata di dunia ya, bukan semata-mata di alam mulk, alam dunia ini, termasuk di alam malakut, alam yang kita tak nampak ya, iaitu syurga. Itu dipanggil alam malakut. Fa subhanalladzi biyadihi malakut ya. Jadi dua alam, satu alam yang kita nampak dipanggil alam mulk, dan ada alam yang kita tak nampak, iaitu malakut, yang Tuhan kata fa subhanalladzi biyadihi malakut. Jadi alam malakut itu antara lain ialah syurga.
kemuliaan Ramadan itu sehingga terbukti bukan hanya sambutannya semasa kita di dunia ini ataupun di dunia ini sekarang, ya, bahkan sampai ke alam malakut, iaitu syurga juga menyambut Ramadan itu, ya, sebagai bukti kemuliaan, ya, Ramadan. Cuba kita lihat hadisnya. Ani Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ialah sepupu, tapi yang lebihnya ialah sahabat seperjuangan, ya, walaupun ada hubungan kekerabatan, adapun qarabah dalam bahasa Arab, tetapi hubungan suhbah, persahabatan dalam perjuangan itu lebih tinggi. Sebab itulah disebut sahabat. Sepupu tu sepupu lah, tetapi persahabatan itu menggambarkan kesatuan akidahnya, ya, perjuangannya. Jadi disitulah lebihnya hubungan persahabatan daripada hubungan kekerabatan, yang kadang-kadang ada hubungan kerabat misalnya dengan Abu Lahab, tapi tidak dianggap suhbah, tidak dianggap persahabatan sebab lain, akidah pun lain, perjuangan pun lain. Jadi hubungan Ibnu Abbas ni memanglah sepupu, tapi hubungan persahabatan lebih tinggi daripada hubungan kekerabatan, kerana sahabat seperjuangan, ya, dalam menegakkan i'la'i kalimatillahi hiyal ulya, untuk menegakkan kalimah Allah itu sebagai kalimah yang tertinggi, ya. Jadi dikatakan di sini Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meridai keduanya, iaitu Abbas dan anaknya Abdullah Ibnu Abbas. Jadi ini doa ni sebenarnya radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anha, ni kita petik daripada surah Bayyinah, ya, hatta ta'tiyahumul bayyinah. Di hujung surah itu bukan ke radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah meredai mereka, para sahabat, dan para sahabat meredai Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru Allah meredai mereka, kita pun sebut radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul innal jannah la tubakharu wa tuzayyanu min al-haul ila al-haul lidukhuli syahri Ramadan. Bahawa Ibnu Abbas dengar, sami'a tu dengar, sama', ya. Di antara sifat wajib bagi Allah ialah sama', basar, kalam, qadiran. Jadi Allah tu mendengar, ya. Jadi sami'a Allah mendengar, sami'a Allahu liman hamidahu, bagi orang yang memujinya. Di sini sami'a Nabi, maknanya Abbas dengar, Sayyidina Abdullah Ibn Abbas sami'a Nabi, dia dengar Nabi berbicara ataupun bersabda. Apa sabda Nabi? Innal jannah latubakharu wa tuzayyanu minal haul ilal haul lidukhuli syahri Ramadan. Sesungguhnya syurga akan diwangikan, ya, dan diindahkan daripada tahun ke tahun sempena masuknya bulan Ramadan. Tuan-tuan puan-puan, kita di dunia ni pun bila nak masuk bulan puasa, ya, tu kita bergotong royong membersihkan rumah, membersihkan surau, membersihkan masjid untuk menyambut kehadiran Ramadan Karim, Ramadan yang mulia tu. Beria benar kita, ya. Sampai ada yang buat kenduri, nama kendurinya megang puasa, jangan terlepas puasanya. Tak tahu apa istilahnya megang puasa tu, maknanya teguh, jangan lepas, ya tak? Wa'tasimu, ya tak? Pegang teguhlah. Itu yang pegang teguh, supaya kita bersungguh untuk menghayati Ramadan, ihya Ramadan, menghidupkan, menjiwai Ramadan itu.
Jadi sebab itulah kita hiaskan rumah kita bukan untuk raya je. Kita hiaskan rumah, kita hiaskan surau, kita hiaskan masjid. Ada gotong royong sebelum masuk Ramadan pasal nak menyambut kehadiran Ramadan. Tapi rupanya bukan ianya berlaku di sini alam mulk, ia juga berlaku di alam malakut. Disebut di sini la tubakharu wa tuzayyanu. Tubakharu tu ialah diwangikan syurga, ya, dan wa tuzayyanu, dihias syurga. Daripada haul ilal haul, daripada tahun ke tahun. Haul ni biasa kita dengar cukup haul, cukup setahun. Maka itu syarat zakat misalnya kan, zakat harta kan, ke antara lain ialah cukup setahun. Dalam bahasa Arab setahun tu haul. Kalau dua, haulain. Ya tak? Haul. Jadi maknanya daripada tahun ke tahun, syurga itu rupanya juga dihiasi dan diwangikan. Ya, refresh. Ya, refreshment itu berlaku bukan hanya kita di alam mulk, bahkan di alam malakut juga syurga itu diwangikan. Tubakharu itu diwangikan, tuzayyanu itu dihiaskan, ya, daripada tahun ke tahun. Sempena dukhul syahri Ramadan, sempena masuknya bulan puasa. Justru itulah maka kita kata Ramadan tu karim, mulia sungguh Ramadan. Kita kalau nak terima seorang yang mulia, ya, tetamu yang mulia, kan kita berias, pakai baju yang lawa sikit, sikat rambut, ya. Tak adalah kita terima dalam keadaan macam tak ada mengumpamakan tetamu. Ini tetamu ni penuh membawa buah tangan. Apa buah tangan yang dibawanya? Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Setidak-tidaknya disebut 4. Fadlan minallahi wa ni'mah, dia membawa kurniaan, fadlan, fadilah, dia membawa kurniaan yang berganda, ya. Dia membawa keampunan, wa maghfiratan wa rahmah. Jadi ada 4 buah tangan yang dibawa oleh bulan Ramadan ini. Baik. Kemudian katanya, fa idza kanat awwalu lailah min syahri Ramadan, apabila malam pertama, ya, awwalu lailah tu malam pertama lah. Gamaknya kita kali ni jatuhnya malam Rabu, gamaknya, ya. Fa idza kanat awwalu lailah, ya, apabila telah adalah di awal malam daripada syahri Ramadan, yang kita malam mula-mula bertarawih, ya, bertarawih. Habbatir rih min tahtil arshi yuqalu laha muthirah. Maka bertiuplah, habbat ialah tiup, suatu rih, suatu angin, bertiup angin daripada bawah arash singgah sana, ya, Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, kita kadang-kadang duduk dalam satu kamar ataupun bilik, ya, kan ada pendekatan untuk perfume tu, hai wangi weh, bilik pengantin maksudnya, tak? Takkanlah pengor baunya, tak? Jadi bila masuk saja malam 1 Ramadan, selain daripada kita kata syurga itu dihiaskan dan diwangikan, bahkan bertiuplah satu angin daripada bawah arash singgah sana Allah Subhanahu wa taala, yang kan Nabi malam Mi'raj dapat melihat besarnya singgah sana Allah, ya, ketika mana kita membaca kursiyuhus samawati wal ard, kursiyuhu, ya, melampaui langit dan bumi. Tetapi bila dibandingkan di antara kursi dengan arash, kata Nabi, bagaikan cincin
dengan talam. Cincin bila dibandingkan dengan talam, udahlah kecil benar jadinya. Maka kursi yang besar itu bila dibandingkan dengan singgasana, kursi itu dah macam cincin, singgasana itu dah macam talam. Oh, begitulah besarnya arash, ya. Jadi di bawah arash itu maka bertiuplah satu angin. Habbat rih min tahtil arshi. Bertiuplah satu hembusan angin. Rih ni ialah angin, ya. Rih pun angin, riyah pun angin, daripada bawah arash. Apa nama anginnya? Yuqalu lahal muthirah. Nama angin itu ialah muthirah. Apa makna muthirah? Muthirah ini ialah, kalau bahasa orang putihnya, excitement, suatu keterujaan, keinginan yang meluap untuk berbuat sesuatu, ya. Itu maknanya musirah. Angin itu mencetuskan suatu motivasi di kalangan hamba Allah, iaitu meluap-luap ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu bila kita tengok Ramadan ni, luar biasa. Orang ke masjid, orang ke surau, luar biasa. Ya. Walaupun sebenarnya bukanlah wajib bermoreh tu, bukanlah wajib bertarawih tu, tapi kena angin musirah ni. Kan kita tak, bila dapat angin tu, dia ada inspirasi, inspiring, ya tak? Dia memberikan kesegaran, dia memberikan rasa, maknanya kita kata kuat semangat kita. Apatah lagi nama angin itu muthirah, sesuatu yang mencetuskan, ya, keterujaan untuk beribadah kepada Allah. Itu yang kita lihat maknanya bulan puasa, ya. Begitu bulan maknanya begitu meluap-luapnya orang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Tersepuh oleh angin yang bernama musirah tadi, ya. Terkena angin tu. Kita pun kalau kita duduk di beranda tak ada angin, Allah, tiba-tiba datang angin, sedapnya beranda mereka ni. Inspiring, orang putih kata, ya tak? Teman dapat inspirasi duduk di beranda mereka ni. Itu makna muthirah. Maknanya bertiuplah angin daripada bawah singgah sana. Nama angin itu ialah muthirah dengan sya, dengan makna suatu keterujaan, excitement kata orang putih, ya, keinginan yang meluap untuk berbuat sesuatu. Di sini ialah berbuat ibadah, ya, berbuat ibadah. Taib, angin itu, tengok di situ dia kata fatusaffaqu waraqul ashjaril jinan wa halqul masari' fayasma'u lidzalika taninun lam yasma'is sami'una ahsana minhu fatabruzul hurul ain. Taib, angin tu pula tusaffaqu. Apa makna tusaffaqu? Arab sebut tepuk tangan itu ialah safaqah. Jadi angin itu dia berinteraksi, bertindak balas dengan dedaun-dedaun syurga. Waraqah tu ialah daun, ya, daun pohon-pohon syurga. Asjar tu daripada syajarah, ya, asjar itu daripada syajarah. Syajarah tu kan pokok. Kan dalam ayat kepada Nabi Adam, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Jangan dekat dengan pokok. Jadi syajarah pokok, kalau banyak pokok asjar. Jadi pada pokok tu ada waraq. Apa makna waraq? Waraq ialah dedaun. Angin itu berinteraksi dengan daun itu. Ya. Tusaffaqu, sampai macam ada bunyi tepukan. Tuan-tuan dulu ingat zaman kita bakat TV dulu, ya, zaman bakat TV dulu, yang kecil-kecil tak tahu, kami yang tahu ni. Masa zaman bakat TV dulu, kita ada orang menunjukkan bakatnya dengan daun.
Bila tiup daun tu berbunyi, ya tak? Masuk dalam bakat TV tu. Merdu bunyinya, ya tak? Dengan angin yang keluar daripada maknanya kita kata mulut kepada daun itu. Jadi sini dia kata sampai bunyi macam tepukan daripada angin musirah di bawah arash itu kena kepada dedaun-dedaun waraqu asjarul jinan. Berinteraksi dari situ, ya. Katanya wa halqu ni ialah tombol-tombol, ya, yang bulat, masari', maknanya tombol-tombol bulat, pintu-pintu yang dipulas, ya, maknanya tombol pintu yang dipulas untuk masuk ke syurga. Syurga ni tuan-tuan, puan-puan, ada tombol pintunya. Syurga ni ada abwab, ada pintu-pintu eksklusif, ya. Syurga itu satu benda yang kita kata satu benda yang special, maka tentulah ada pintu. Sebab itu disebut abwabul jannah, ya tak? Pintu-pintu syurga. Maka angin tadi yang bernama musirah itu berinteraksi, bertindak balas dengan dedaun-dedaun pohon syurga, lalu mengeluarkan bunyi seakan-akan suatu tepukan kegembiraan, keceriaan kerana kehadiran Ramadan, dan juga berinteraksi dengan tombol-tombol pintu. Maka terdengarlah suatu suara yang kuat yang tidak pernah didengar oleh orang yang mendengar, ahsana minhu, suatu suara yang begitu merdu, tidak adalah yang terlebih merdu daripada suara itu. Maka tabruzu hurul ain, maka muncullah bidadari-bidadari syurga bila mendengar suara tu. Kan kita bila dengar suara, kan, hai, apa yang tu? Suara apa? Hai, dulu kopi tu, ya, dulu kita di rumah-rumah kampung bahagia ke Taman Orchid ni, kemudian lah kampung bahagia tu bila dengar je ada khoteh wayang ke berbunyi, khoteh wayang pula, ya. Bila ada dengar bunyi sikit dekat luar tu, apa yang tu? Rupanya orang jual kelorok. Ada lagu sedap benar, ada lagu sedap benar. Jadi di sini mendengar bunyi tindak balas angin dengan dedaun itu begitu merdu, ahsana minhu, tidak adalah suara yang lebih baik daripada suara merdu itu. Tabruzu itu maknanya lah tazharu, maknanya zahirlah, muncullah hurul ain, iaitu bidadari syurga. Ain di situ ialah bidadari lah. Cuma hur ni ialah mata yang, maknanya mata yang dia tak sepet. Mata yang tidak sepet. Maknanya bidadari syurga ni bukan bermata sepet, dia mata sedap besar, ya, matanya besar dan bola matanya hitam, tidak pucat. Itu hurul ain. Kalau bahasa-bahasa klasiknya disebut bermata jeli, bermata jeli ke jelly ke. Oh, ya. Itu apa mata guli lah. Allahu akbar. Cahaya ketin, ya tak? Cahaya ketin. Itu bahasa kami, bahasa Clifford dulu. Cahaya ketin. Lawa sangat. Cahaya ketin katanya. Hatta yaqifna baina syurafil jannah. Muncullah bidadari syurga, tindak balas daripada bunyi yang merdu tadi. Maka bidadari syurga ni rupanya dah ada dalam syurga. Lalu muncullah mereka ke koridor syurfah, ya. Syuraf itu ialah koridor, berenda-berenda syurga. Pasal nak tahu bunyi apa tadi ni, nak tahu bunyi apa yang merdu ni tadi. Jadi bidadari yang dah memang ada standby di dalam syurga, sebab syurga dah ada, syurga dah ada, neraka dah ada, ya. Kita kena faham dan percaya kopi itu. Kita jangan kata syurga belum ada, neraka belum ada. Tunggu dulu kiamat, lepas tu tengok pula perbicaraan, kemudian ada tender projek ICU nak buat syurga. Pasal nak tahu berapa ramai dah dapat masuk, berapa ramai tak dapat masuk. Jadi kena buat projek ICU. Projek ICU ni projek segera lah. Ada. Ustaz tak payah kabur lah, kami tahu lah projek-projek ni. Tidak, dah ada. Jadi keluar mereka ini daripada syurga itu di berenda. Sebab apa? Syurga ni, ahli syurga semua dapat istana.
Semua ahli syurga, bukan satu dua istana. Semua akan dapat istana, semua akan dapat bandar daripada cahaya, bandar yang bercahaya, ya. Jadi keluar mereka daripada istana itu kepada berenda-berenda syurga, disebut di sini syuraf. Dalam bahasa Arab dipanggil syurfah. Syurfah tu berenda, koridor. Dalam bahasa, kalau satu syurfah, kalau banyak ialah syurafil jannah. Syurafil jannah. Lalu fayunadina, ya, lalu mereka pun memanggil, memanggil-manggil, menyeru-nyeru. Apa dia? Iaitu bidadari ini memanggil-manggil. Siapa yang nak meminang kami? Hal min khatibin ila Allah azza wa jalla fayuzawwijahu, ya, fayuzawwijahu. Siapa di kalangan hamba Allah ini yang nak meminang kami? Maksudnya apa? Daripada amalan-amalan puasa, tarawihnya, tadarusnya, ya, dengan puasanya, dengan kekangan nafsunya, kita beribadah, kita berzikir, kita bertasbih, kita berselawat, kita rukuk, kita sujud. Sebenarnya itulah dia mahar untuk meminang bidadari. Jadi bukan main kita tu, bersungguh untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Itu yang kita, ya Allah, bulan puasa ni cukup banyak selawatnya, cukup banyak tasbihnya. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil maujud. Itu sebenarnya bertasbih tau, tasbih memuji Allah. Tapi kadang-kadang laju sangat. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil maujud, subhanal. Ada yang ke pergi, nak ke mana melerai? Benar, tunggulah orang baru nak belajar subhanal malikil ma'bud, dia laju benar. Apa dia tak bagi ngikut, apanya macam-macam macam-macam. Itu belum kira selawat, macam marah je. Allahumma salli ala sayyidina sallallahu, apa nama udahlah sebut, tak tentu kira. Lepas tu marah je, lepas tu tengok ke belakang tu. Apa nama dia tengok belakang? Rupanya dia tengok kau ada siang sampai ke tidak. Kau ada more ba'diyah pula ada. Kau ada more ba'diyah ya. Jadi hurul ain ini, bidadari ni kata menyeru-nyeru mereka. Hal min khatib. Khatib itu adalah orang yang meminang. Ya, perkataan khatib itu ialah orang yang meminang, ya, ilallah, dalam erti kata beribadah kepada Allah. Fayuzawwijuhu, maka Allah akan kahwinkan dia dengan kami. Justru amalan-amalan yang dilakukan sepanjang Ramadan itu bertanyalah dengan penuh harapan, ya, daripada kalangan, maknanya hurul ain ini tadi. Kemudian thumma yaqulna, kemudian berkatalah bidadari itu, ya Ridwan. Ridwan ini ialah malaikat, ketua malaikat yang menjaga syurga. Kan Nabi nampak malam tu, malam Mi'raj, Nabi nampak Ridwan, Nabi nampak Malik, ya, yang menjaga, ketua malaikat yang menjaga neraka pun Nabi jumpa, ketua malaikat yang jaga syurga pun Nabi jumpa. Jadi Nabi mengembara di alam malakut, alam yang tak nampak. Linuriyahu min ayatina, ya, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah, ya. Jadi di antara yang dijumpainya ialah dilihat adanya malaikat yang jaga syurga, namanya Ridwan. Ridwan daripada perkataan ridha, senang, suka. Darul Ridwan, negeri yang mendapat keredaan, kesukaan, ya tak? Kesenangan. Itu maknanya dar tu negeri. Dar juga boleh rumah. Dar ni ada dua makna, ya. Negeri pun boleh, darul akhirah, ya, wala darul akhirah, ya. Kemudian darul arqam, rumah seorang sahabat Nabi, ya, namanya Al-Arqam ibn Al-Arqam Abil Arqam, iaitu Al-Arqam ibn Abil Arqam. Jadi rumah dia dipanggil Darul Arqam. Ada lagunya, Darul Arqam sudah bermula, kampung Islam mula nyata, ya.
dibangunkan oleh pemudi-pemuda. 76. Kalau tidak, saya tak tahu lah mana rupanya rambut hak ni. Masa itulah tak apalah rambut pun, ni dah. Tak apalah rambut. Apa tak kira masa itu. Kawan panggil Mac Jamal masa tu. Mac Jamal lah tak. Tapi bila masuk arkam tu berubah lah. Alhamdulillah ya tak. Kalau tidak, apa tak kira. Membujur lalu melintang patah. Doyan orang, doyan gitu ya tak. Minta maaf ya. Itu dia. Jadi berkatalah dia, ya Ridwan, berkatalah bidadari syurga, wahai Ridwan, ma hadhihi lailah, ni malam apa ni? Bertanya, yang boleh bunyi suara merdu daripada syurga, berbau wangi syurga, dihiaskan syurga, ni malam apa ni? Ma hadhihi lailah, fayujibuhunna bitalbiyah thumma yaqula ya khairatil hisan, hadhihi awwalu lailah min syahri Ramadan. Maka dijawab yujibuhunna, fayujibuhunna, yakni malaikat Ridwan tadi, ketua malaikat tadi menjawab soalan itu dengan talbiyah, labbaik, labbaiki, labbaik. Talbiyah tu maknanya labbaiki. Orang Arab bila kita panggil dia akan sebut labbaika ya akhi, labbaiki ya ummi. Itu Allah, labbaik Allah. Labbaik tu ialah saya sahut. Itu mana labbaik. Itu talbiyah tu. Bila kita sahut panggilan Allah, sebab Allah kata wa'adzin fin nas bil haji, lalu azan dan serulah manusia mengerjakan haji, kita berkata labbaik Allahumma labbaik, kami sambut engkau panggilanmu ya Allah, kami sambut labbaika, labbaika macam labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika, kau tidak ada sekutu ya Allah, la syarika laka labbaik, ya tak? Innal hamda, segala puji, wan ni'mah, segala nikmat, ya, segala kerajaan, segala kekuasaan, laka wal mulk la syarika lak. Jadi orang Arab perkataan labbaika tu dipakai di rumah pun dia pakai. Kalau cikgu pakai dia, panggil dia di rumah, di sekolah, labbaika ya ustaz. Kalau mak dia panggil labbaiki ya ummi. Di sini disebut talbiyah di sini, iaitu labbaiki ya hurul ain, aku sahut panggilanmu wahai hurul ain, wahai bidadari. Kemudian berkata, wahai bidadari yang khairatil hisan. Apa makna khairat? Khairat ialah yang berkelakuan baik, yang akhlaknya cukup baik. Hisan ialah yang jelita, yang indah. Wahai bidadari yang berkelakuan baik lagi jelita, itu khairatil hisan. Dalam surah Ar-Rahman, ya, dalam surah Ar-Rahman disifatkan bidadari ini khairat. Mana khairat ialah yang baik akhlaknya. Lagi hisan, hisan iaitu yang jelita. Dia ada dua ni. Kadang-kadang orang itu mungkin jelita tapi tidak khairat, tidak baik perangiannya, pemarah lo, gemuk, tidak gemuk, meracau lo, susah hati buatnya. Sekarang udah moncau. Contoh lah, bukan ada kena-mengena mana pihak, sama dia hidup ataupun mati. Ini cerita orang pasir berdengar. Ada pula yang baik akhlaknya, khairat, tapi tidak jelita. Tak. Hurul ain dua sekali. Dia baik akhlaknya, lagi jelita. Itu dia, ya. Wahai yang baik akhlaknya lagi jelita, hadhihi awwalul lailah min syahri Ramadan. Ini adalah malam pertama, ya, malam pertama daripada bulan Ramadan. Fayuftahu fiha abwabul jinan lis-saimin min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dibuka pada malam Ramadan, ya, pintu-pintu syurga. Abwab ni pintu-pintu. Dia kalau satu bab, kalau banyak abwab. Kita biasa baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik, bukakan bagiku ya Allah pintu-pintu rahmatmu, ya. Jadi syurga ini ada pintu-pintu. Artinya dia bukan terdedah tanpa pintu. Dia eksklusif, dia mempunyai pintu-pintu, ya. Abwabil jinan. Jinan tu jamak kepada jannah.
Kalau satu jannah, kalau banyak jinan. Jadi boleh jannah itu dengan jamak jannat pun boleh, jinan pun boleh. Itu jamak ataupun plural kepada jannah. Kalau satu jannah, kalau dua jannatain. Kalau banyak jinan ataupun jannat. Itu dia kalau banyak ya. Jadi dibuka bagi malam yang pertama itu pintu-pintu syurga. Tapi kepada siapa? Lis-shaimin min ummati Muhammad. Bagi orang yang berpuasa di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan, terasa hembusan angin musirah ini, kita berubah. Perangai manusia bulan puasa ini berubah. Dia jadi ahli masjid, dia ahli jamaah, dia jadi rapat dengan Baitullah, dia rapat dengan rumah Allah, dia rapat dengan masjid, dia rapat dengan kitab Allah, dia rapat dengan sesama hamba Allah. Kan naik 180 darjah. Ya. Yang tak semayang puasa, yang tak semayang puasa. Ada kedai banyak tutup. Dan yang tak semayang wajib dah jadi semayang sunat. Lain je kesan daripada bulan puasa ni. Yang tak semayang wajib dah semayang sunat. Sampai marahnya tarawih 8 rakaat. Wah. Ya, apa kau mau muda-muda 8 rakaat koma 20 dah. Bila berbuka tak ada tamar, dia marah. Macam mana puasa tak ada tamar? Teman ada tamar, berbisik pula tu. Apa? Yusuf tayyib. Tamar berbisik tak? Yang heran tu ngapa berbisik entah. Dah mak tak nak kabur. Nanti ujub, riak. Ngapa? Yusuf tayyib. Kaya kawan tu, tak? Kaya kawan tu, tak? Jadi bagi orang yang berpuasa min ummati Muhammad, dibuka baginya pintu-pintu syurga. Saya maksudkan ialah kesegaran beramal itu dan kemeriahan beramal itu, kesungguhan beramal itu terserlah di bulan puasa ini. Kerana apa? Angin musirah itu menyegarkan ya, untuk momentum beramal itu ya, dan juga dalam masa yang sama ya, kerana Allah Ta'ala menawarkan maghfiratan wa rahmah ya, Allah Ta'ala menawarkan fadlan minallahi wa ni'mah. Jadi sebenarnya Bilal itu macam memimpin suatu orkestra, dia memimpin suatu acara dan upacara. Apa? Carilah kurniaan daripada Allah dan nikmatnya, pohonlah keampunan dan rahmatnya, fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Dia sedang memimpin suatu acara, suatu orkestra untuk kita jangan sia-siakan kurniaan-kurniaan Allah di bulan puasa ini. Banyak sungguh kurniaan. Ya, amalan sunat itu diberi pahala wajib, amalan wajib itu digandakan pahala 70. Jadi kemudian ditawarkan pula keampunan, ghufira lahu ma taqaddama min dzab. Jadi pohonlah itu semua, lalu jangan disia-siakan. Lalu Bilal pun menyatakan fadlan minallahi wa ni'mah. Carilah fadlan, fadilah, kelebihan Ramadan, dan carilah nikmat Ramadan ya, daripada Ramadan itu. Wa maghfiratan wa rahmah, pohonlah keampunan, sebab ada peluang pengampunan. Tuan-tuan, puan-puan, peluang diampun ni kan keseronok. Kita dapat 50% tidak 50% denda, 50% kurang diskaun daripada denda-denda PDRM ke JPJ ke, kan rasa seronok, lega. Kalau tidak mau mana apa ya kenanya tu, ataupun kena 50% DBI, itu pengampunan separuh tu. Dah rasa lega banyak dah. Kena tahan ni biasalah, tak? Kadang-kadang nak cepat kena tahan. Ya, bila kena tahan tu kadang-kadang langgar lampu merah, ya. Kadang-kadang double line, dah nampak lampu kopi ni, tak? Bila kena tahan tu. Seronok kena tahan ni masa bila? Bila diampunkan. Allah legunya kalau tidak nampak 300 tu, Allah dah mula. Itu tara dunia. Ini diampunkan di akhirat. Betapa leganya, sebab keampunan akhirat bermakna dapat syurga. Itu lagi lah.
Jadi begitulah makanya kita kata kita mendambakan keampunan wa maghfiratan wa rahmah. Pohonlah keampunan Allah dan juga belas ihsan, budi bicara. Itu makna rahmah. Makna rahmah ialah belas ihsan dan budi bicara, ya. Kemudian katanya apa di sini? Dibuka pintu-pintu syurga bagi orang yang berpuasa min ummati Muhammad. Tuan-tuan puan-puan, pernah Nabi satu ketika naik mimbarnya yang baru. 3 anak tangga. Naik satu anak tangga, ya, tiba-tiba Nabi kata amin. Naik satu anak tangga, Nabi kata amin. Naik satu lagi anak tangga, Nabi kata amin. Lepas tu habis khutbah, dah habis sembahyang, orang bertanya, ya Rasulullah, ada benda yang pelik tadi. Engkau naik setangga, engkau kata amin. Engkau naik setangga, engkau kata amin. Apa yang berlaku ya Rasulullah? Rasulullah kata, datang malaikat Jibril. Apa dia? Jibril kata, malanglah umatmu, mereka yang dapat Ramadan tetapi tidak mengambil manfaat untuk beribadah, untuk mendekat dan mencari keampunan daripada Ramadan. Yang kedua, malanglah bagi seseorang yang dapat hidup bersama dengan ibu bapa yang sudah tua tetapi diabaikannya, tidak diambil kira, tidak diambil peduli, tidak diberbakti. Yang ketiga, malanglah bagi umatmu yang bila disebut namamu tetapi mereka langsung tidak mau berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Jadi saya nak sebut salah satunya ialah malanglah bagi umat ini yang bila datang Ramadan, yang dikiranya ialah berapa kiraannya untung kali ni Ramadan. Dia nak niaga apa? Butang baju Melayu ke? Dia nak niaga tasbih ke? Krepek ke? Dia kira dunia je. Dia kira tadarus tak ada, nak kira Lailatul Qadar tak ada. Yang dikiranya ialah keduniaan. Itu sangat-sangat malang. Bukan kita menolak orang berniaga, tapi jangan sampai kita lupa akhirat, ya, dengan habuan-habuan. Saya berhenti di situ, ya. Apa dia? Dikatakan dibuka baginya pintu-pintu bagi orang yang berpuasa itu, pintu-pintu syurga bagi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Wa yaqulullahu azza wa jalla, ya Ridwan, iftah abwabal jinan. Wahai malaikat Ridwan, bukalah pintu-pintu syurga. Ya Malik, ighliq abwabal jahim. Wahai malaikat yang menjaga neraka, maka tutuplah pintu-pintu neraka. Ighliq, tutuplah abwab al-jahim, tutuplah neraka-neraka, pintu-pintu neraka jahim ke atas umat Nabi Muhammad yang berpuasa. Anis saimin min ummati Muhammad. Ya Jibril, saya berhenti dekat ya Jibril. Saya berhenti dekat Jibril. Tak sempat juga habis. Tak sempat juga habis, insya-Allah. Jadi sekadar itu perkongsian kita, insya-Allah, untuk kali ini, dan mungkinlah kita tengoklah bila-bila ada peluang, insya-Allah kita sambung. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak sempat bersama Isyak ni pasal ada mesyuarat masjid, insya-Allah. Saya sembahyang di sana je lah.